Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan limpah kurnia-Mu ya Allah, kami telah khatam surah Yasin pada pagi ini. Maka jadikanlah garis panduan hidup kami. Berilah kepada kami keyakinan dan kekuatan iman, sehingga kami dapat menjadi hamba-Mu yang beriman, yang soleh, hamba-Mu yang salihah, dan mati hidup kami dengan iman berdasarkan amalan kami dengan sunnah Nabi SAW, mati kami dengan husnul khatimah, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Itulah tafsir ringkas kepada ayat kita surah Yasin. Untuk maklumat para pelajar, surah Yasin ini kita telah khatam dah dulu, selepas banjir dulu sekali sudah kita baca. Cuma kali ini kita ulang sekali lagi ikut tertib tafsir zaman PKP. Kalau sebenarnya sudah ada tafsir kita ni, tafsir surah Yasin awal dulu 5 tahun yang lepas. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita cuba ambil 10 faedah daripada ayat yang kita baca hari ini dan juga ayat semalam. Mana ayat kita daripada ayat 70, 80 sampai ayat 83. Maknanya kita punya fawaid ni undur ke belakang ya. Daripada ayat 80 hingga 83. Apa dia? Tengok orang kafir ni, dia mari duk kerah kepala tunjuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjuk apa? Dia nak tunjuk dia tu kerah kepala. Jadi kita undur ke belakang juga dia punya apa ni, fawaid. Sebenarnya kita ayat ini satu je, 77 hingga 83. Tapi oleh kerana masa tak sesuai, ana pecah dua. Supaya pendek sikit dia punya masa. Yang pertama, tulis ta'liqul ihya bil izam. Ta'liqul ihya bil izam. Kenapa orang kafir dia mari tunjuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tulang yang reput? Maka Allah SWT dalam ayat 79 kata apa? Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah. Buat kafir, katakanlah kepada mereka, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya. Mula-mula kita ni daripada air mani, jadi darah, kemudian jadi daging, kemudian barulah jadi tulang. Mana peringkat tu tulang tu awal lagi kejadian. Sekarang ni kamu bawa tulang balik mari nak tunjuk. Kata di ulama tadabbur, ta'liqul ihya bil izam. Kenapa Allah Taala sebut di sini? Allah Taala kata aku nak hidup balik. Tulang-tulang kamu yang telah hancur itu akan dihidup balik. Fihi, dalam ayat ini, dilalatun ala anna izamal hayy tahullu hal hayah. Tulang kita ini ada nyawa, ada ruh juga dia. Ada nyawa juga. Sebab tu dia hidup. Kalahmihi wa damihi. Seperti darah, daging dengan darah dia. Bukan tulang kita ni macam batang kayu gitu ya. La. Walizalika, sebab itu tulang itu jadi najis. Kalau hayawan yang tidak sembelih, tulang dia pun najis juga. Itu dia panggil hidupnya tulang. Biasa kan kalau kita ada orang patah ni, dia pergi hospital, doktor kata sambung, dia kata tak apa, tulang ni hidup. Mana dia akan bercantum balik, akan lekat balik. Itu kata ulama tadabbur, ayat ini menunjukkan tulang itu hidup. Dan Allah SWT balah balik kepada hujah puak kafir yang mengatakan tulang dah hancur, macam mana boleh hidup balik. Tuhan kata aku buat mula-mula dulu, aku nak hidup balik susah, apa payahmu. Satu lagi, punca kehidupan kali yang kedua mari daripada mana? Bukan lagi daripada air mani, tapi dia mari daripada ajmuz zanab. Tulang ujung, tulang sulbi itu ada chip situ. Tulang yang kecil dia panggil ajmuz zanab. Daripada itulah dia naik balik, hidup balik manusia di akhirat. Isu yang kedua, allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar nara. Allah kata aku jadikan bagi kamu api
mari daripada pokok yang berwarna hijau. Mana pokok hijau, pokok kalau kata batang kering logik. Ni hidup lagi boleh digeser dan keluar api. Fihi bayanu ni'matillahi alaina. Ayat ini menyatakan nikmat Allah Taala ke atas kita. Allah jadikan pokok yang hijau boleh keluar api. Sebab tu Tuhan kata allazi ja'ala lakum. Allah yang menciptakan untuk kamu. Lakum ay kegunaanmu, hei manusia. Kegunaan kamu. Wa qad qarrara hadhihi ni'mah. Allah Taala telah pun nyatakan nikmat ini dalam surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ayat 71 72. Afara'aitumun nar allati turun. Tuhan kata, hei api hok muduk guna tu. A antum ansha'tum syajarataha an am nahnul munsyi'un. Mu ke yang buat pokok keluar api tu ataupun kami yang buat ni. Tanda tuan-tuan. Wala ahadun yunkir, tak ada orang engkar nikmat melalui api itu. Banyak sekali nikmat kegunaan hidup atas manusia ini. Alhamdulillah. Patutnya kita guna api untuk syukur nikmat. Ada manusia guna api buat syirik, dia pergi sembah api, dia panggil majusi, sembah api. Na'udzubillah. Yang ketiga, dalam ayat yang sama, allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar nara. Allah jadikan daripada pokok hijau keluar api. Apa dia? Dalilun ala tamami qudratihi. Itu dalil kesempurnanya kuasa Allah nak mengeluarkan orang mati daripada kubur, sebagaimana Allah keluarkan api dari pokok yang hijau. Pokok hijau keluar api. Itu zaman kita ini lagi dahsyat. Api keluar dalam pada bata besi pula dah. Masya Allah. Pada itulah kita dengar orang tua-tua dulu, dia kata di antara tanda kiamat zaman kita hari ni, air keluar dalam plastik, dalam getah, api keluar daripada besi. Lagu mana kita kata? Nah, dapur kita dapur gas besi, keluar api. Paip kita daripada getah keluar air. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Bahasa falsafah orang tua-tua hebat juga dia tu. Ilmu tadabbur dia pun hebat. Allahu akbar. Jadi puak kafir kata al-mautu baridun yabisun. Mati tu kering dah. Mati tu kering, sejuk. Macam mana boleh hidup balik? Ini kata-kata ahli falsafah yang mengingkari bangkit sebab. Dia kata al-mautu baridun yabisun. Mati tu sejuk, kering. Wal hayatu tab'uha ar-rutubah wal hararah. Hidup pula basah dengan panas. Jadi sebab tu orang mati kan sejuk dah tubuh dia, tak ada dah. Orang hidup ni ada panas-panas laginya. Maka Allah kata pelik apanya? Api keluar daripada pokok yang hijau. Patut tak keluar api. Kalau pokok batang getah yang sudah kering keluar api, logik. Ni api keluar daripada pokok yang hijau. Ajaib ke tidak? Ajaiblah bagi kita orang yang beriman. Buat kafir tahu apa dia. Yang keempat, ayat yang sama. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar nara. Ayat ini juga istidlal bil asyaddi 'alal akhaf. Dia panggil dalil nak tunjuk benda hak besar dengan benda hak lebih simple. Kan? Dia kata pokok yang hijau boleh keluar api. Allah Ta'ala nak balik semula hidupmu, payah ke tidak? Jawabnya mudah ya tu. Maknanya pokok yang dia keluar api pun boleh. Nak hidup balik, kun payakun. Allah Ta'ala kata hidup. Allah perintahkan Israfil tiup suruh lagi, bangun semula manusia di akhirat esok. Masya Allah. Yang kelima, فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. Kamu gunalah api itu yang menyala daripada pohon itu, kamu pun guna. Kamu buat nyala, buat masak, buat apa? Taqriru syai' bil waqi'. Allah nak tetapkan satu benda dalam kepala dengan benda yang zahir depan mata. Tengok. Hidup balik. Pelik. Macam mana kita nak hidup balik? Allah kata mu pelik apa kak? Kita tengok pokok kayu tu. Macam mana aku boleh hidupkan api? Sebab ada ahli kita hari ni pokok kayu, pokok yang keluar api. Banyak dah kita tengok belum ada ni. Tengok pokok apa ni, tanah kering, turun hujan, naik.
Makna benda hidup tu mudah. Manusia nak hidup balik pun senang. Percaya ke tak percaya, kena percaya kamu. Yang keenam, bala wa huwal khallaqul alim. Kita kena ingat, bila mari soalan jangan jawab na'am. Kalau kata adakah tidak, tengok Tuhan tanya sini. Allah Ta'ala tanya, awalaisal ladzi, bukankah Allah yang mencipta langit dengan bumi berkuasa? Kalau kita kata ya, jadi bukanlah. Tengok. Kalau ada tak tanda soalan, kita kena jawab bala. Macam dalam surah yang kita baca, surah At-Tin, di akhir ayat tu kita jawab apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin, kan? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala yang pandai mencipta? Kita kata bala. Kita kata, kalau orang mari tanya soalan jangan kata ya, jadi tak ada. Kalau kata awalaisallahu, bukankah Allah Ta'ala berkuasa? Ya, mana jadi bukan. Itu uslub bahasa Arab, dia kena jawab dengan bala. Mana kita kata, bahasa terjemah kata bahkan, betul. Itu maknanya bala. Kasir ma yaqnu ta'ala baina khalqi wa ilmihi, banyak sekali Allah Ta'ala sebut di antara penciptaan dia dengan ilmu dia supaya kita tahu. Tengok dalam ayat ni kata al-khallaqu al-alim, pencipta yang maha mengetahui. Pencipta maha mengetahui. Sebab kita nak suruh yakin, Allah nak suruh kita yakin semua makhluk Tuhan buat ni dengan ilmu, bukan dia buat suka-suka. Macam kita buat kadang-kadang tiga kali kena pecah sebab tak comel, pecah. Minggu depan mari orang lain kritik pula, tak molek gini, pecah balik. Tapi Allah Ta'ala dia buat makhluk dia al-alim, dengan sifat dia yang maha mengetahui, tak boleh nak kritik, tak boleh nak komen. Manusia komen tu orang tak kerti bahasa nama dia. Yang ketujuh, Allah Ta'ala sebut dua sifat di sini, al-khallaqul alim, isyarat kepada ila annahu fil qudrati kamil, kuasa Allah Ta'ala penuh, al-alim, ilmu Allah Ta'ala syamil, merangkumi semua perkara. Jadi dua sifat. Yang ke-8, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kata di para ulama, annal Quran ghairu makhluk. Ayat ini menjadi dalil bahawa Quran itu bukan makhluk. Quran yang kita baca ni kalamullah. Quran yang kita baca ini kalamullah, bukan makhluk. Kita kena ingat. Yang ke-9, fi qawlihi ta'ala kun fayakun, jadilah. Maknanya Allah, kita nak isbatkan bahawa Allah Ta'ala itu sifat dia berkata-kata. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ini, iza arada an yaqula lahu kun, Tuhan kata kun, jadi. Tulis itu isbatul qaul. Kita nak mengisbatkan sifat Allah Ta'ala, di antara sifat dia kaunuhu mutakalliman. Allah Ta'ala berkata-kata bila dia nak, apa yang dia nak kata. Yang terakhir dalam ayat yang kita baca ini, fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, kuasa di tangan dia semua. Kamu nak percaya, kamu tak percaya, kamu beriman, kamu tak beriman, Allah Ta'ala telah tetap suci dia daripada segala kekurangan. Allah Ta'ala suci dia daripada segala kelemahan. Maka bagi kita yang beriman, mantapkan iman kita, kita yakin 100% apa yang disebut dalam surah Yasin itu, itulah akidah keimanan kita kepada Allah. Jadi para jemaah sekalian, jangan baca Yasin sekadar ambil berkat je, nak buat ubat, nak buat apa ni, sembuhkan penyakit, hilangkan segala duka cita, segala masalah. Apa ada masalah pun Yasin, masalah semua Yasin. Tapi tadabbur surah Yasin itu yang penting. Sebab itu Allah Ta'ala tutup ayat dia ni dengan fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ingat, kamu semua akan kembali kepada Allah. Tapi kalau kita baca ya surah Yasin, pagi, petang, siang, malam surah Yasin, tak pada bersemuka pakai zoom Yasin, tapi perbuatan kita tidak ingat wa ilaihi turja'un, kita kembali kepada Allah, bermakna kita tidak lagi mantap. Maghza surah Yasin itu tidak diambil yang besar,
kita hanya ambil berkat dengan surah Yasin, tapi kita tidak ambil bahawa Allah bagi tahu kepada kita, kamu semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan ibadat yang murni, dengan tauhid yang murni, dengan ibadat yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini 9 hari bulan 1 2022 tamatlah perbincangan kita dalam surah Yasin. Insya-Allah kita akan sambung lagi surah As-Saffat dalam